Baik, itulah dia ucapan khas oleh Yang Berhormat Menteri Dalam Negeri untuk kita membawakan sambutan peringatan Hari Polis ke-213. Polis dan masyarakat berpisah tiada, itu moto dan juga tema yang dikekalkan sehingga tahun ini, memberikan gambaran bahawasanya setiap perkara dan juga pelaksanaan undang-undang yang dilaksanakan oleh pihak Polis Diraja Malaysia, penguatkuasaan undang-undangnya adalah untuk keselamatan dan juga kesejahteraan rakyat. Ya, kita sangat bertuah hari ini Ismail kerana kita membawakan Tan Sri Datuk Sri Abdul Hamid Badul, Ketua Polis Negara, ke studio kita pada hari ini. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Sihat hari ini? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Tapi terlebih dahulu Tan Sri, kami ingin mengucapkan selamat menyambut Hari Peringatan Polis ke-213. Ini merupakan satu lagi kita kata acara yang sememangnya menjadi suatu perkara yang signifikan kepada Polis Diraja Malaysia. Mungkin sebelum itu Tan Sri juga boleh menceritakan tentang sambutan peringatan Hari Polis ke-213 bagi tahun ini, Tan Sri. Terima kasih banyak. Terlebih dahulu saya ingin mengucapkan selamat Hari Polis kepada semua warga Polis Diraja Malaysia serta kaum keluarga mereka. Dan saya juga bagi pihak Polis Diraja Malaysia pula ingin mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan berbanyak-banyak terima kasih kepada semua yang telah menyampaikan ucapan-ucapan selamat Hari Polis ni kepada PDRM. Pada tahun ini pengorbanan yang terpaksa diberikan oleh setiap warga Polis Diraja Malaysia ni amat besar sekali dalam di waktu kita menghadapi ancaman yang sebegitu besar dan sebegitu serius. Ya. Jadi untuk hari peringatan yang ke-213 yang jatuh pada hari ini, ya. So saya telah menangguhkan semua aktiviti yang ada kaitan dengan perayaan menyambut Hari Polis ini buat sementara waktu, dan saya mengarahkan supaya setiap tenaga yang ada di dalam pasukan polis ini tadi ditumpukan 100% kepada usaha menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan ini. So semua daripada ibu pejabat di Bukit Aman sehinggalah ke daerah-daerah, ya, semua aktiviti yang ada hubung kaitnya yang menjadi tradisi, amalan tradisi sebelum ini dibatalkan ataupun ditangguhkan kemudian hari. Baik Tan Sri, apakah sebenarnya perancangan asal jika hari peringatan itu disambut hari ini? Ya, pada mulanya seperti ini yang tradisi yang telah dilakukan sejak berpuluh-puluh tahun, ya. Diadakan satu pembarisan besar-besaran di Kuala Lumpur ni di bawah Ibu Pejabat Polis Bukit Aman, dan pembarisan juga diadakan di setiap peringkat negeri dan juga daerah. Selain daripada itu kita ada majlis tahlil, ya, majlis tahlil. Dan ada juga program-program lawatan ke hospital, ya, dan banyak lagi. So kita hentikan ataupun saya batalkan ini untuk segala tenaga yang ada ni difokuskan kepada apa dia. Dengan cara ini juga saya ingat dapatlah kita menjimatkan banyak pembelajaran, ya, yang ada hubung kait dengan sambutan, ya, perayaan bagi menyambut Hari Polis ini. Jadi segala perbelanjaan yang dapat dijimatkan itu akan digunakan untuk membiayai aktiviti ataupun aktiviti penguatkuasaan di bawah. Okey, sudah tentu kalau kita melihat kepada peranan PDRM cukup besar kerana unit yang berada di bawah PDRM juga cukup luas dan juga cukup pelbagai dalam hal ini. Jadi dalam hal ini bagaimana Tan Sri melihat untuk keselamatan dan juga ketenteraman awam, sebenarnya setiap unit yang bernaung di bawah PDRM juga mempunyai peranan dan fungsi masing-masing, baik di persempadanan ataupun baik di dalam negeri juga. Ini merupakan satu lagi tugas dan tanggungjawab oleh pihak Polis Diraja Malaysia dalam memastikan objektifnya tercapai, Tan Sri. Dalam kesibukan kita memfokuskan segala usaha ke arah penguatkuasaan perintah kawalan pergerakan ini juga, pihak PDRM juga menjalankan tugas dan tanggungjawab yang lain, ya, yang asasnya untuk nak mencegah jenayah, ya, menjaga sempadan kawalan lalu lintas, ya, di jalan-jalan raya. Tugasan-tugasan hakiki ini berjalan. Jadi setakat semalam, ya, seramai 46,000
46,000 orang pegawai dan anggota ditugaskan di sekatan-sekatan jalan raya, membuat rondaan bermotosikal dan juga menggunakan kereta peronda. Selepas itu membuat hebahan-hebahan dan membuat pemeriksaan di pusat-pusat tumpuan orang ramai untuk nak mengingatkan mereka supaya sekiranya mereka ini tergolong daripada orang-orang yang dibenarkan untuk keluar daripada rumah, nak membeli belah ke ataupun nak pergi ke bank, kita akan cuba kuat-kuasakan kehendak Kementerian Kesihatan supaya soal perbuatan social distancing ni tadi diamalkan di bawah. Baik. Dan itulah tugasannya. Dalam masa ini juga didapati jenayah menurun. Menurun sehingga ke 70%. Okey. 70% di seluruh negara. Jenayah yang berlaku yang dapat pihak kami kesan adalah jenayah pecah rumah. Okay. Yang masih agak tinggi. Lepas itu curi motosikal. Dua ni amat tinggilah. Jadi dalam pada kita berkurung di rumah ni, ada lagi yang penjenayah yang mengambil kesempatan ni. Itu yang berlaku, ada beberapa kes mereka melalui roadblock sekatan jalan raya, mereka dah rasa takut, rempuh, dan rupanya mereka ada melakukan jenayah dia apa ni. So walaupun saya katakan jenayah pecah rumah tadi bukan meningkat, agak ketara jika dibandingkan dengan yang lain, tetapi sebenarnya jumlah keseluruhannya menurun. Tetapi dalam 30% jenayah yang direkodkan setiap hari ini, yang signifikannya jenayah pecah rumah ni. Okey. Okey. Jika kita lihat tahun ini temanya polis dan masyarakat berpisah tiada. Pandangan Tan Sri sendiri, bagaimana masyarakat bekerjasama dengan pihak polis dalam arahan PKP setakat ke hari ini? Ya, alhamdulillah dia meningkat daripada hari pertama sehingga ke hari ke-7 semalam. Jadi nampak jelas meningkat ketara jadi tema polis dengan masyarakat berpisah tiada itu amat tepat sekali. Inilah waktunya polis merayu kepada orang ramai dan orang ramai pula membalasnya dengan mengikuti nasihat-nasihat polis ni tadi. Okay. So tema itu memang tepat sekali lah pada tahun ni. Nampak betul-betul relevan dengan keadaan situasi semasa ni. Okey. Tan Sri, apabila Majlis Keselamatan Negara ataupun Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin Yassin mengumumkan untuk mengadakan perintah kawalan pergerakan yang mana terkandung di bawah Akta Kawalan Penyakit Berjangkit dan juga Akta Polis yang dibaca bersama. Jadi dalam hal ini masyarakat ingin mengetahui dengan jelas apakah dalam perintah-perintah yang disebutkan itu dan juga akta disebutkan itu, apakah bidang kuasa bagi pihak Polis Diraja Malaysia dalam melaksanakan perintah kawalan itu dan apakah antara bidang tugas yang perlu dipatuhi oleh masyarakat sekiranya melihat keberadaan anggota polis dalam menjalankan dan juga melaksanakan tanggungjawab mereka. Dalam akta tersebut, Akta 342 tersebut, atau kawalan penyakit berjangkit ni tadi, peranan, tanggungjawab dan kuasa polis itu amat jelas. Amat jelas. Disebut dalam undang-undang tu, Polis Diraja Malaysia amat jelas. So dan di dalam undang-undang tersebut telah digariskan kesalahan-kesalahannya. Mereka yang engkar perintah untuk tidak keluar, so amat jelas dan hukuman-hukuman ini pun ada tercatat dalam itu. So pada peringkat awal polis mengambil pendekatan untuk merayu, menjelaskan, menasihati, dan daripada hari pertama keadaan tersebut nampaknya begitu cantik sekali perkembangannya, grafnya naik, pematuhannya naik. Pada hari pertama saya anggarkan 60%, tapi pada hari ini dia berkitar di paras 92% lah. Ini data-data ini saya perolehi daripada petugas di bawah, melihat kepada pergerakan orang ramai yang dibuat catatan dan juga pergerakan kenderaan di bawah. So 92% tahap pematuhannya. So polis akan tetap memainkan peranannya dalam bidang undang-undang Akta 342 ni. Okey. Apabila tiba waktunya nanti keadaan begitu gawat, saya pulangkan kepada Perdana Menteri, YAB Perdana Menteri Kerajaan untuk membuat keputusan sama ada hendak menguatkuasakan satu lagi tahap undang-undang itu.
dan pihak polis bersedia untuk nak memainkan peranan yang lebih tinggi lagi tahap penguatkuasaannya, ya. Okey. Dalam pada itu saya ingin tegaskan di sini bahawa dalam pada tahap kita merayu, menasihat, menjelaskan itu semua, kita telah pun menangkap beberapa orang dah, ya. Okey. Beberapa tangkapan telah dibuat kepada mereka yang telah ingkar, biadab, mencabar, ya, memaki, hamun, ya. Ada yang mengkasari, ya, pegawai-pegawai polis ni, menolak pegawai-pegawai polis ni kerana enggan beredar masuk ke rumah ataupun balik daripada tempat yang mereka ditahan tersebut. So kita dari segi itu kita tegas, kita tangkap, ya, kita tangkap. Bukan kata polis tidak mengambil tindakan langsung, akan terus menasihati orang ramai. Tidak, ya, sebenarnya proses menguatkuasanya pada tahap sehingga terpaksa pihak polis membuat tangkapan, kita jalankan. Okey. Mengikut undang-undang yang diperuntukkan, ya. Betul, betul. Masih lagi bersama dengan Tan Sri. Tan Sri, persoalan yang secara ringkas untuk kita tahu tentang operasi Sekatan Jalan Raya itu, untuk PKP ini seberapa kerap Sekatan Jalan Raya itu dilakukan, tempohnya itu, dan juga berapa anggota yang minimum terlibat dalam satu-satu sekatan, dan di kawasan mana lokaliti yang menjadi pilihan untuk Sekatan Jalan Raya itu untuk dilaksanakan, untuk diberikan perhatian kepada masyarakat, Tan Sri. Terima kasih. Sekatan Jalan Raya ni pada hari semalam, ya, kita dah meningkatkan jumlah Sekatan Jalan Raya ni 1,000 kepada 1,295. Penugasan di Sekatan Jalan Raya adalah 24 jam. Melibatkan 3 shift. Dan setiap shift itu dianggotai kombinasi antara PDRM dan Angkatan Tentera di mana boleh, ya. 10 orang sekurang-kurangnya di bawah itu. Jadi seperti saya katakan tadi, tugasannya dia dah 24 jam. Begitu juga dengan tugasan-tugasan yang lain, yang meronda, yang membuat hebahan, yang membuat snap check, ya, 24 jam. Ia melibatkan untuk Sekatan Jalan Raya saja seramai 15,000 orang. PDRM saja, ya, PDRM saja seramai 15,000 orang. Dari jumlah yang diturunkan ke bawah semalam ditingkatkan, ya, ke 42,000 seluruh negara daripada PDRM saja, dan 6,000 lebih daripada Angkatan Tentera. So tindakan penguatkuasaan ini dijalankan 24 jam. Okey. Jika Tan Sri sebutkan tadi, kadar jenayah semakin menurun, tapi satu lagi jenayah yang semakin meningkat sekarang ni ialah jenayah cyber. Jika kita boleh tengok semalam tular bahawa ada yang menjual face mask yang palsu. Mungkin Tan Sri boleh jelaskan hal ini? Terima kasih. Berhubung dengan perbuatan tidak bertanggungjawab, mereka yang mengambil kesempatan mengeksploit, menipu orang ramai, kita telah membuka 370 kertas siasatan. Okey. Dan daripada 370 kertas siasatan ini, kita telah melakukan 25 tangkapan. Dan daripada 25 tangkapan ini, 11 kes dituduh di mahkamah. Jumlah kerugian yang semenjak isu COVID-19 ini, kerugian bernilai RM2,946,000, hampir RM3 juta, ya, melibatkan kerugian kepada pembeli-pembeli yang tertipu ni tadi. So kita tegas dalam hal ini, kita akan siasat sebab kita ada Jabatan Siasatan Jenayah Komersial yang fokus kepada tugasan ini. So 370 IP itu maknanya ramailah yang tertipu, yang jadi mangsa ni tadi. Kalau sekiranya masyarakat di luar sana melihat sebarang bentuk aktiviti yang mencurigakan atau aktiviti yang dikira sebagai melanggar perintah kawalan pergerakan, adakah aduan ataupun laporan boleh diajukan kepada pihak PDRM? Boleh, boleh. Itu yang kita galakkan. Daripada orang ramai mengambil tindakan mengikut di luar undang-undang oleh kerana dah terasa geram sangat, kan, marah sangat melihat misalnya di satu-satu kawasan perumahan dilihat ada lagi kumpulan orang menjalankan kegiatan bersenam, exercise, jogging di bawah sana tu, kan. Jadi adalah yang ingin menyampaikan aduan, sampaikan kepada Pusat Kawalan Daerah Polis, ya. Daerah sekiranya tidak dapat dihubungi oleh sebab
line sekarang ni jam ya, banyak sangat satu persatu. Boleh pergi ke peringkat negeri ataupun ke Bukit Aman sendiri, dia ada lapisannya. Dan hebahan kepada nombor-nombor untuk aduan orang ramai ini telah dibuat di setiap daerah, setiap negeri dan juga di peringkat nasional, di peringkat Malaysia. Okey. Dan juga Tan Sri, kita menyedari juga ya bahawasanya mungkin isu-isu keselamatan dan juga risiko bagi pihak anggota PDRM dan ATM juga amat diutamakan kerana mungkin kita tidak mahu dalam kita mengekang penularan ini anggota PDRM dan ATM juga terjejas oleh COVID-19. Jadi apakah antara beberapa langkah-langkah keselamatan dan kesihatan yang turut diberikan perhatian kepada anggota yang terlibat? Terima kasih. Soalan itu amat relevan sekali. Saya ambil kesempatan ini untuk nak memberitahu kepada warga, petugas-petugas PDRM di bawah ya, berhubung dengan rungutan mereka tentang mereka tidak mendapat bekalan untuk face mask ataupun lain-lain. Jadi sebenarnya ya, di pihak ibu pejabat ni kita telah pun berusaha untuk mendapatkan stok tambahan ya. Di waktu sekarang ni wujud berlumba-lumba untuk nak mendapatkan InsyaAllah dalam masa terdekat ini ya, lebih banyak barangan yang telah pun kita beli akan dapat diagihkan sehingga ke peringkat daerah. Saya minta mereka bersabar. So sekali lagi saya ingin mengingatkan semua warga PDRM di bawah ya, untuk mengambil langkahan untuk sendiri dahulu, sendiri kesedaran sendiri untuk sentiasa mengikut nasihat-nasihat daripada Kementerian Kesihatan, cuci tangan, jaga jarak, dan apabila balik selepas bertugas mereka akan mengambil tindakan untuk membersihkan diri sebelum macam-macam lah yang boleh dilakukan. Sementara barangan yang mereka perlukan ya, bantuan barangan yang mereka perlukan sampai kepada mereka. Yang penting di bawah itu pengorbanan ya. Setiap warga PDRM saya hargai, saya sentiasa setiap hari mempengerusikan mesyuarat pimpinan tertinggi PDRM, mendengar rungutan-rungutan mereka, mendengar mendapat permohonan-permohonan daripada bawah ni, SOS ya, SOS daripada bawah ni. Saya sebenarnya saya appreciate, saya sedar di peringkat atas kita berusaha, bukan saya terlepas pandang ke atau tidak. Bayangkan ya kepada petugas-petugas Kementerian Kesihatan, para doktor, nurse dan juga lain-lain pekerja ataupun staf di hospital tersebut yang berdepan secara dekat ya, menangani secara dekat pesakit-pesakit yang positif ke yang semua. Bayangkan. Jadi keutamaan untuk katakan peralatan PPE ni tadi ya, personal protective equipment ni tadi didahulukan kepada kesihatan. Besok apabila supply ini barangan yang dibeli ini dapat mencukupi, akan diagihkan kepada pihak PDRM, ATM dan yang lain-lain. InsyaAllah kita juga sentiasa mendoakan keselamatan juga kesejahteraan anggota-anggota PDRM dan juga ATM yang bertugas. Sri, kalau kita nak ceritakan lebih lanjut tentang apa yang disebutkan tadi untuk pengesanan kepada kontak-kontak ataupun mereka yang pernah menyertai jemaah tabligh di Sepetaling itu. Jadi untuk kita kata rangka ataupun statistiknya sekarang ini sudah berapa yang dikesan dan masih lagi tinggal berapa yang masih boleh dalam pengesanan atau masih dalam pencarian untuk dilaksanakan, Tan Sri? Terima kasih. Berhubung dengan jemaah tabligh ni tadi, PDRM telah menubuhkan satu task force khusus ya, yang melibatkan semua pegawai-pegawai Jabatan Siasatan Jenayah di peringkat negeri dan juga daerah ya, bagi membantu usaha nak mengesan ahli-ahli jemaah tabligh ini yang masih belum tampil ke hadapan. Statistik berhubung dengan jumlah mereka yang benar-benar ya, yang hadir pada istimak tersebut agak kabur ya. Sebab ada pihak mengatakan 14,000, ada yang mengatakan 16,000 ya. Tetapi hasil usaha kerjasama task force PDRM ni dengan pihak Kementerian Kesihatan, kita telah dapat mengenal pasti dengan penuh detailnya ya, identiti mereka ini sampai ke tahap 10,000 lah. 10,000 orang ya. Semalam saya laporkan 8,000 lebih, tetapi sudah meningkat ya. Kita sedang aktif menghubungi mereka, mengulangi interview ya, soal jawab dengan mereka, ahli-ahli ini tadi, untuk cuba mengingati siapakah teman-teman dia yang masih belum lagi tampil ke hadapan ya. Mereka akan memberikan nama saja, asal misalnya daripada daerah Jerantut misalnya ya.
Jadi kita akan menghubungi pula dari polis di Jerantut untuk cuba mengesan sehinggalah kita dapat nama penuh, alamat dan nombor telefon mereka untuk kita buat perbandingan dengan statistik Kementerian Kesihatan sama ada mereka telah disaring ataupun belum. Saya nak berikan peringatan di sini kepada semua orang ramai supaya tidak berbuat sesuatu yang dikatakan profiling ni tadi. Melabelkan dan memberikan kata-kata yang tidak baik terhadap jemaah tabligh ini Rata-rata saya boleh katakan sini lebih daripada 95% tadi yang sendiri tampil ke hadapan tampil ke hadapan untuk membuat saringan. Hanya lebih kurang 5% yang masih kita cari ni tadi masih kita cari ni tadi yang sama ada mereka takut untuk tampil ke hadapan kerana labelingnya jadi sebegitu negatif begitu negatif. Jadi elakkan di waktu ini kita melakukan sesuatu yang untuk nak menghina, mencaci ataupun apa semua. Di samping itu pula pihak saya akan terus berinteraksi berkomunikasi dengan pucuk pimpinan jemaah tabligh ini tadi untuk cuba mendapatkan sebenarnya kerjasama yang diberikan memang baik daripada pucuk pimpinan ini tadi memang baik. Mereka akan terus memberikan update kemaskini sekiranya terdapat butiran-butiran baru yang mereka perolehi daripada usaha mereka sendiri jemaah tabligh ini untuk mengenal pasti siapakah yang sebab kehadiran mereka beramai-ramai pada tempoh 3 ataupun 4 hari tersebut bukannya dengan mencatatkan nama ataupun tidak dia bukan tentera ataupun PDRM apabila datang untuk buat tugasan kita isi buku catatan diary dia ada semua tidak. Jadi saya merayu supaya orang ramai hentikan labeling, profiling, mengeluarkan perkataan-perkataan yang menghina. Dalam pada itu pula ada sikit kes beberapa kes di mana ada jemaah tabligh ini sudah berada di pusat kuarantin sudah berada di pusat kuarantin tetapi masih degil mengamalkan solat berjemaah walaupun mereka tinggal di dalam pusat kuarantin dikuarantinkan masih lagi mengamal. Ada berlaku satu kes di Melaka dan pihak KKM dengan pihak PDRM sedang memujuk supaya mereka hentikan ni semua walaupun berada dalam perimeter kuarantin ni mereka mesti observe ataupun mematuhi arahan-arahan supaya pengasingan sosial itu mereka lakukan. Jadi apa gunanya sekiranya walaupun berada di tempat di kuarantin mereka mengamalkan solat berjemaah 30, 40 orang, 50 orang. Selepas tu ada tazkirah pula selepas solat subuh. Hentikan ni. Saya minta kerjasama daripada sebelum tindakan menangkap mereka diberikan. Masih lagi memujuk. Kita sebenarnya saya nak maklumkan kepada pihak polis akan menghadapi dilema di situ Kita nak menyediakan PPE untuk pegawai dan anggota saya yang bertugas untuk melakukan tangkapan ke atas mereka yang kita syak telah pun dijangkiti virus tadi. Peralatan yang perlu tu amat banyak. SOP-nya begitu sekali untuk nak bawa mereka masuk ke lock-up tu misalnya ataupun nak escort mereka pergi ke hospital. Bukan boleh digunakan cara tangkapan biasa. Ya begitu, bukan saya nak menangkap penjenayah biasa tetapi persediaan tu amat remeh sekali supaya elakkan. Apalah susahnya untuk di masa krisis macam ini kita patuhi. Arahan itu bukannya untuk menyeksa orang. Arahan itu untuk nak meningkatkan jaminan bahawa virus ini tidak merebak. Itu dia. Satu pesanan yang cukup perlu untuk difahami dan tekuni juga. Kita nak saksikan juga sedikit pesanan daripada Ketua Pengarah Kesihatan Malaysia berkenaan dengan situasi COVID-19 yang berlaku sekarang ini. Jom kita saksikan. Salahkan jemaah tabligh. Janganlah kita diskriminasikan jemaah tabligh. Janganlah kita stigmakan jemaah tabligh. Untuk makluman umum, merujuk kepada jangkitan COVID-19 di kalangan jemaah tabligh, iaitu kadar jangkitan adalah 60% daripada jumlah keseluruhan. Dan janganlah kita bersalahkan jemaah tabligh. Janganlah kita diskriminasikan jemaah tabligh. Janganlah kita stigmakan jemaah tabligh. Apa yang penting adalah kita membantu mengesan dan mengawal jangkitan COVID-19 di kalangan jemaah tabligh dan kontak mereka.
Baik, itulah tadi sidang media yang dilakukan semalam. Apapun janganlah kita mendiskriminasikan jemaah tabligh ini kerana kita sama-sama saling bantu-membantu untuk menyelesaikan COVID-19 ini. Berbalik kepada Tan Sri, jika kita lihat lintas langsung ke Johor tadi, PDRM dibantu oleh ATM. Pandangan Tan Sri mengenai kolaborasi ini? Terima kasih. Kolaborasi yang amat memberangsangkan bagi saya. Ia memberikan satu kesan impak psikologi kepada orang ramai bahawa betapa seriusnya ancaman yang kita hadapi sehingga memaksa anggota tentera turun membantu. Keberadaan ataupun penyertaan Angkatan Tentera bersama-sama turun ke padang menguatkuasakan perintah kawalan pergerakan ini tadi membolehkan pihak saya yang menjadi tunggaknya tadi untuk membuat rotation pada petugas-petugas saya. Percayalah selagi dipanjangkan tempoh PKP ini tadi, maka akan timbullah fatigue, keletihan di semua peringkat Polis Diraja Malaysia. Begitu juga dengan petugas-petugas frontliner yang lain, hospital, Jadi dengan adanya bantuan tambahan daripada Angkatan Tentera ini tadi, saya alhamdulillah saya menaikkan semangat anak buah saya di bawah. Di samping memberikan ruang kepada kami untuk menambah lagi sebagaimana yang telah saya sebutkan sebelum ini, menambahkan lagi tim-tim yang ditugaskan untuk membuat pelbagai tugasan di bawah. Roadblock, sekatan jalan raya, snap check, hebahan, rondaan bermotosikal dan juga petrolkar. Di pihak saya pula di dalam PDRM ni, saya mobilize, saya kerahkan semua peringkat, tak kira apa, termasuk special branch sekalipun. Lepas tu jabatan logistik saya, lepas tu pengurusan, semua 10-10 jabatan dalam PDRM ni saya kerahkan untuk fokus membantu tugasan menguatkuasakan PKP ini. Tidak ada siapa pun terkecuali daripada sini. Semuanya digerakkan. Semua dikerahkan. Baik. Tan Sri, berbalik kepada persoalan tentang penyebaran COVID-19 itu, ada setengah netizen yang mendesak untuk didedahkan maklumat tentang siapa yang dijangkiti positif, di mana mereka dijangkiti dan siapakah kontak rapat mereka. Dan ini sebenarnya telah pun diperjelaskan oleh Kementerian Kesihatan menyalahi peraturan-peraturan dan juga undang-undang kesihatan untuk mendedahkan maklumat peribadi seseorang pesakit. Tapi kami nak lihat dan juga nak tahu pandangan dari sisi undang-undang penguatkuasaan oleh PDRM, adakah penyebaran maklumat-maklumat seperti ini salah dari sisi undang-undang dan apa yang perlu kita patuhi, Tan Sri? Ya, amat menyalahi. Amat menyalahi undang-undang. Sebenarnya sebagaimana yang Datuk Seri Ketua Pengarah Kesihatan peringatkan, sudah beberapa kali beliau memperingatkan bahawa mendedahkan identiti seseorang pesakit itu adalah menyalahi. Ia akan menimbulkan mencetuskan kebimbangan, ketakutan di orang ramai yang tidak memahami sekiranya selepas seseorang pesakit itu telah dirawat dan disahkan telah pulih sepenuhnya. Jadi kalau dia kembali ke rumah, nanti dia disisihkan pula oleh jiran-jiran dia. Tak boleh. Dan saya menyeru kepada orang ramai yang mempunyai apa juga maklumat berhubung dengan pesakit atau mereka yang disyaki telah dijangkiti, kongsikan maklumat ini, panjangkan maklumat ini kepada pihak polis. Oleh kerana pihak Kementerian Kesihatan sibuk menangani urusan nak merawat ni, pihak polis pula mengambil tanggungjawab untuk menyiasat segala aduan maklumat yang dikongsikan oleh orang ramai itu untuk nak mengesahkan sama ada benar atau tidak. Sekiranya benar, kita akan segera maklumkan kepada KKM untuk tindakan selanjutnya. Pergi ke tempat, ke rumah ataupun ke apartmen tersebut untuk nak membawa turun ni, untuk di-escort bawa ke hospital untuk buat saringan apa semua. Jangan orang ramai memandai-mandai menghebahkan nama-nama pesakit dan lebih buruk lagi apabila yang dikatakan dijangkiti penyakit itu keluar pula menafikan segala-galanya. Kita tangani ini di bawah yang dikatakan fake news ni tadi. Dan insya-Allah kita tegas dalam perkara ini. Kita akan tangkap sebagaimana data-data yang telah saya berikan tadi. Kita tangkap mereka yang sengaja menimbulkan kerisauan, mencetuskan kebimbangan orang ramai menerusi berita-berita yang tidak benar ni tadi. So, terima kasih atas soalan tu. Memang amat relevan sekali. Saya peringatkan kepada semua ahli masyarakat supaya jangan
berbuat sesuatu yang tidak bertanggungjawab, menghebahkan identiti ataupun alamat ke atau nombor telefon ke orang yang dikatakan telah dijangkiti pesakit virus ini tadi. So hentikan. Baik, jika tadi Tan Sri mengatakan dengan kolaborasi dengan ATM, ini sebenarnya kita bermain dengan psikologi. Akan tetapi ada juga segelintir masyarakat yang menerima perkara ini menukuk tambah cerita, menularkan berita-berita palsu, berimajinasi macam-macam. Jadi pandangan Tan Sri mengenai spekulasi yang tidak benar ini. Ya. Itu satu yang saya dah beberapa kali saya jelaskan bahawa penyertaan Angkatan Tentera Malaysia dalam membantu Polis Diraja Malaysia menguatkuasakan PKM ini adalah atas kesedaran PDRM sendiri. Saya telah mengatakan bahawa saya telah berbincang bukan pada 18 hari bulan atau 17 hari bulan Mac yang lalu, tidak. Sebelum ni lagi, sebelum di peringkat awal lagi, kami telah berbincang possibility bahawa kemungkinan bahawa Angkatan Tentera akhirnya akan diminta turun ke Padang. So kita dalam perbincangan saya dengan Jeneral Tan Sri Panglima Angkatan Tentera ini, kita mengambil maklum tentang perkembangan yang berlaku di negeri China, perkembangan yang berlaku di Korea dan di negara-negara lain. So di mana Angkatan Tentera turun ataupun mereka sudah pun mainkan idea bahawa armed forces daripada negara mereka itu akan akhirnya dikerahkan ke bawah. So kepada mereka yang masih lagi berperasaan negatif terhadap kerjasama ini, saya minta mereka fahamilah. Fahamilah. Dia tidak ada unsur-unsur udang di sebalik batu misalnya, ataupun tentera cuba nak menunjukkan taringnya. Tidak. Semua ini adalah mutual, pemahaman bersama. So itulah tanggungjawab. Angkatan Tentera menawarkan dan saya pula menerimanya dengan baik. Itulah terbaik untuk negara. Di waktu ini, waktu krisis ini, apa saja yang boleh membantu meningkatkan keberkesanan penguatkuasaan undang-undang ni, saya amat alu-alukan. Bukan Angkatan Tentera, kita jangan lupa bahawa AXIM yang di sepadan, Jabatan Immigration, RELA, NATMA, lepas tu Angkatan Pertahanan Awam, lepas tu penguatkuasa di bandaraya dan di bandar-bandar yang sama-sama membantu PDRM sebagai agensi, lead agensinya dalam penguatkuasaan PKP ini. Tan Sri, saya juga ingin bertanya tentang penjelasan kepada pergerakan yang perlu untuk dipatuhi. Telah pun diperjelaskan bahawasanya sekiranya penjawat-penjawat awam yang diarahkan untuk bekerja dalam essential service mendapat surat kebenaran daripada kementerian masing-masing, dan juga untuk swasta mendapat surat kebenaran daripada majikan, dan juga pergerakan untuk contohnya untuk membeli barangan keperluan harian perlulah hanya seorang ketua keluarga, dan juga pergerakan yang munasabah saja dibenarkan. Tetapi untuk pergerakan yang melibatkan pergerakan yang bagaimana dibenarkan? Adakah pergerakan radiusnya jauh dari rumah, contohnya mungkin hanya dibenarkan setakat 30 km dari kediaman asal, ataupun ada beberapa jarak-jarak perjalanan yang dibenarkan oleh pihak PDRM? Ya, terima kasih. Agak sukar untuk kita pada ketika ini untuk dapat memastikan bahawa setiap pergerakan itu adalah pergerakan yang dibenarkan di bawah perintah kawalan perjalanan ini. Contohnya beberapa insiden semalam, apabila ditanya kepada pemandu tu nak pergi ke mana, dia nak pergi shopping, nak beli barang makanan. Lepas itu apabila ditanya alamatnya di mana, dia ditahan dekat area Sungai Buloh. Alamat dia di Shah Alam. Apa perlunya dia daripada Shah Alam nak pergi ke Sungai Buloh? Semata-mata katanya untuk nak beli barang makanan. So sukar untuk kami tetapi itulah kita perlu peringatkan balik kepada masyarakat. Adakah kalau situasi itu akan ditahan atau ditahan dan dihalau balik? Saya guna perkataan halau ni kasar sikitlah dihalau balik. So jangan ambil kesempatan ketika ini tak kalah kita dah berjaya, polis di sekatan jalan raya tu ada data 32 juta rakyat Malaysia. Dia bergerak je kita nak tahu ni dah langgar ni. Dah langgar perintah dia membuat pergerakan perjalanan yang jauh. Janganlah sampai macam tu. Minta understanding pemahaman mereka. Lepas itu pergi saya pergi supermarket
suami dan isteri. Kalau dah isteri itu tak reti memandu, suami pergilah seorang. Okey. Isteri tulislah apa nak beli kan. Dan lagi satu yang nak membeli alat-alat pertukangan ni. Dia tahan juga nak beli screwdriver, nak beli. Kita dah kata dah untuk beli barang makanan, janganlah sekarang masa ni pula dia nak repair kabinet, dia nak ni ke, nak apa semua. Janganlah sampai macam tu ya. So dia perlukan pengorbanan. Jangan pentingkan diri sendiri. Okey. Pengorbanan tu penting. Bukan pengorbanan dia saja. Dia mesti lihat keseluruhannya. Ya. Pasukan petugas, barisan hadapan, korban tu. Ya, di pihak kerajaan yang bermesyuarat setiap hari tu di Putrajaya yang saya hadiri membincangkan isu-isu ini. Ya. Sukar bagi pihak polis untuk nak mengenal pasti siapa yang melanggar perintah semata-mata atas alasan bahawa dia nak beli barang makanan. Apa perlunya sampai 3 kali sehari dia nak pergi beli barang makanan? Okay. Kalau boleh seminggu sekali. Cukup. Belikan barangan tu ada secukupnya untuk seminggu ya. Bawalah balik. Dan pada masa inilah bagi diri saya sendirilah saya mengamalkan betul-betul berjimatlah. Simple. Makanan yang tidak canggih-canggih yang memerlukan saya keluar beli cheese ke beli apa ke lah bagi orang-orang apa ni lah. Saya berkorban di situ ya. Jangan canggih sangat kita nak masa ni lah kita nak makan apa tu. Cuba saya merayu. Sederhana. Cuba sederhana saja ya. Dapat kita berjimat duit. Betul. Betul. Setakat ke hari ini Tuan Sri dah berapa ramai yang ditahan dan apakah tindakan yang sebenarnya dikenakan kepada mereka? Kalau begitu berdasarkan pada statistik semalam saja ya kita dah tahan kereta 238,000 kenderaan ditahan di sekatan-sekatan jalan raya dan juga menerusi rondaan-rondaan yang dibuat menerusi snap check ni tadi ya. So banyaklah yang telah dilakukan di bawah sana. Menerusi 1,295 sekatan jalan raya. Kita tingkat dengan daripada semalam ya. Lepas tu peningkatan sebanyak 25%. Lepas tu bilangan kenderaan yang diperiksa 234,646 buah. Ini semua dicatat ya. Dicatat di setiap sekatan jalan raya ni kan. Lepas tu dengan kekuatan 15,000 orang pegawai anggota PDRM saja, tak termasuk ATM ya. So memang itulah yang kita lakukan di bawah. Okey, baik. Tan Sri, ada 2 persoalan yang paling penting untuk diajukan kepada Tan Sri sebenarnya. Sekiranya PKP ini dijadualkan tamat pada 31 hari bulan nanti, ada yang menjangkakan keadaan panik akan berlaku apabila banyak pergerakan balik dan juga keluar bandar akan berlaku juga kerana dikatakan pergerakan itu sudah bebas. Ataupun mengikut kenyataan JP Morgan menjangkakan keadaan untuk Malaysia peak hour ni atau peak situation itu sekarang ini masih lagi bukan di tahap peak. Maknanya di tahap kemuncak untuk jangkitan itu adalah pada bulan April nanti. Jadi 2 persoalan. Pertamanya untuk situasi 31 Mac, apakah yang akan dilakukan oleh anggota PDRM? Dan yang kedua, sekiranya dijangkakan PKP ini akan dilanjutkan, apakah tindakan yang akan dilakukan oleh anggota PDRM? Masih. Bagi pihak PDRM, saya beri jaminan bahawa kita bersiap sedia. Bersiap sedia untuk terus bertugas melaksanakan tanggungjawab untuk menguatkuasakan PKP ini pada tahap biasa ke ataupun pada tahap yang ada pada hari ini ataupun kalau ada kemungkinan ia diperpanjangkan ya, kita dah bersedia dengan pegawai dan anggota kerahan yang simpanan ya berjumlah lebih kurang 18,000 berbanding dengan 42,000 yang kita telah komit setiap hari ya, kita ada lebih kurang 18,000 lagi pada tahap standby untuk dikerahkan. Keadaan ini bergantung kepada dapatan ataupun nasihat daripada Kementerian Kesihatan ya, yang bermusyawarah setiap hari di Putrajaya, dan apabila tiba keperluan untuk dipanjangkan ke ataupun apa, kita sudah bersedia sekiranya. Dan saya juga terbaca berhubung dengan analisa oleh JP Morgan yang mengatakan bahawa kita belum tiba kepada kemuncak kes ini, jangkitan kes ini di seluruh negara. Saya akan membuat persediaan ya. Sudah pun membuat persediaan dan saya akan menunggu saja
daripada Kementerian Kesihatan Malaysia sendiri untuk memberikan maklumat-maklumat ini, kongsikan maklumat-maklumat ini, dan apabila diputuskan bahawa perlu dipanjangkan atau apa, sebagaimana saya katakan tadi, PDRM bersedia untuk bersedia untuk melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya. Apatah lagi sudah ada bantuan daripada Angkatan Tentera, kita sudah bersiap sedia. Dan kemungkinan mereka rakyat panik apa semua yang sekarang ni yang engkar daripada hari pertama dulu, yang balik beramai-ramai ke kampung dan sekarang ini terperangkap di kampung dan hendak pula balik daripada kampung, nak balik ke kota-kota ni, ke bandar-bandar ni. Sekali lagi saya nasihatkan, banyak dah nasihat-nasihat diberikan oleh pucuk pimpinan, individu-individu yang terkenal dalam negara kita, bekas pemimpin, supaya mereka kekal tetap tinggal di rumah-rumah mereka di kampung tu. Patuhilah. Patuhilah. Tak ada gunanya mereka nak rush memberikan risiko kepada keluarga dia sendiri. Menambahkan risiko pada keluarga dia sendiri. Dia sebagai orang ketua keluarga, dia yang bertanggungjawab kepada anak ni yang berumur 2, 3, 4, 5, 10, 12 tahun ni. Dia yang bertanggungjawab. Dia yang buat keputusan untuk nak menjaga keselamatan keluarga dia. So, berfikirlah dengan waras. Cuma persoalannya tentang 31 hari bulan itu nanti, Tan Sri. 1 April mungkin dijangkakan akan bekerja semula. Kalau tempohnya itu sampai 31 hari bulan, maka 31 hari bulan itu akan berlakunya lambakan mungkin manusia untuk berada di satu-satu tempat, pulang ke rumah dan sebagainya. Dan sekiranya wabak ini masih belum mereda, apa sebenarnya tindakan dan aturan pergerakan yang telah pun dirangka oleh pihak PDRM? Kita dah bersedia, dah berbincang di bagi PDRM sendiri bagaimana nak mengawal ni semua. Kita dah ada dia punya SOP-nya bagaimana. Dan sepulang kepada kerajaan untuk nak mengumumkan sama ada nak panjangkan ataupun nak ditamatkan ke apa, bergantung pada keadaan. Saya tak tahu. Ambil contoh 2 hari lepas kenaikan kes-kes pesakit ni sampai 212. So kemarin turun pula 105, dia macam yo-yo turun naik gitu. So apa juga keputusannya bergantung kepada saya katakan tadi nasihat Kementerian Kesihatan kepada kerajaan. Baik. Yang penting sekali pada orang ramai, jangan tergesa-gesa. Jangan tergesa-gesa, bertindak dengan rasional. Dengar, kita bukan menghadapi sekiranya mereka tidak balik nanti menghadapi hukuman tembak ke apa semua. Bukan sampai macam tu, tidak. Jangan panik. Cool. Stay cool. Stay home and be cool. Jangan apa ni. Dengar saja. Setiap hari dengar berita, tengok TV, dalam WhatsApp group masing-masing akan dipanjangkan berita-berita sahih ni tadi. Akur dengan apa ni. Dan di masing-masing alert, sedar tentang persekitaran. Itu yang penting. Itu yang penting kan sebenarnya. Ya, betul. Mungkin Tan Sri ada nasihat lagi kepada masyarakat di luar sana yang masih lagi degil. Mungkin ada yang tidak pergi ke kerja tapi masih lagi melepak di luar kawasan rumah tu. Nasihat daripada Tan Sri. Saya sebenarnya telah diberikan green light, lampu hijau untuk meningkatkan tahap pematuhan orang ramai yang masih berdegil ni. Saya dah beritahu dah, saya dah mula menangkap. Saya ingat, tak silap saya dah 110 orang dah. Dalam masa 7 hari ni saya tangkap. Bagi mereka yang masih lagi ingat mereka ni kebal daripada penyakit ataupun sengaja macam nak menunjukkan dia tu kononnya dia tu seseorang yang gangster ke yang masih degil lagi duduk melepak-lepak di tepi-tepi padang, di tempat permainan jangan terkejut apa mereka akan digari tangannya akan dibawa masuk ke lokap. Jangan terkejut. Jangan terkejut. Dah dibuat pun. Setakat ni 110 orang telah ditangkap untuk pelbagai kebanyakannya adalah kes-kes yang menghalang jawat awam sesudah dinasihatkan degil, mencabar pula tu, lepas tu maki hamun. So jangan terkejut, jangan marah apabila untuk duduk di dalam lokap untuk 3-4 malam.
Okey. Tan Sri, untuk kita mengakhiri sesi bual bicara kita hari ini, mungkin Tan Sri juga ada ucapan dan juga penghargaan kepada seluruh anggota PDRM bersempena dengan sambutan peringatan Hari Polis ke-213 dan juga penghargaan buat mereka yang bertugas dalam menjaga keselamatan dan ketenteraman negara. Tan Sri. Terima kasih. Saya ambil kesempatan ni untuk mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih di atas ucapan-ucapan yang telah disampaikan kepada saya dan juga kepada PDRM daripada setiap peringkat mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan bagi diri saya pula sebagai Ketua Polis Negara, bukan saja kepada anak buah saya yang bertugas di bawah tu, saya juga ingin menyampaikan ucapan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih kepada semua frontliners barisan hadapan yang saya katakan tadi, daripada Kementerian Kesihatan yang saya jaga setiap 33 hospital di seluruh negara yang dikhususkan untuk menangani kes-kes COVID-19 ini tadi akan terdapat tim-tim pasukan-pasukan polis angkatan tentera yang duduk berkawal di sana menjaga situasi supaya para petugas Kementerian Kesihatan ini dapat melaksanakan kerja dengan perasaan yang mereka tidak akan diganggu gugat oleh apa juga elemen daripada luar lah. Lepas tu saya mengucapkan terima kasih kepada semua, bukan saja kepada PDRM, Angkatan Tentera, Jabatan Immigration, Coast Guard kita yang sekarang ni duduk mengawal perbatasan dan laut kita, semualah yang rela, APM, Angkatan Pertahanan Awam, DBKL dan petugas-petugas di bandar, penguatkuasa di bandar-bandar dan saya ucapkan berbanyak-banyak terima kasih. Dan khusus kepada warga saya sendiri, selamat bertugas dan jangan ada perasaan negatif di kalangan kita. Masa inilah negara memerlukan sumbang bakti khidmat kita yang penuh dedikasi, yang penuh dedikasi. So saya ucapkan selamat Hari Polis kepada semua. Okey, baik. Terima kasih Tan Sri atas perkongsian tersebut dan juga selamat menyambut Hari Polis yang ke-213. Kita harapkan polis dan masyarakat berpecah tiada itu satu perkara yang perlu ditamsilkan dan juga difahami serta ditekuni oleh setiap masyarakat. Terima kasih Tan Sri, Datuk Sri Abdul Hamid Bahadur, Ketua Polis Negara untuk bersama dengan kita pada hari ini.